Hello again. Welcome back to Madam Halijah class. In this video, we are going to learn about intermolecular forces. At the end of this video, you will be able to explain the van der Waals forces, which are dipole-dipole force and London dispersion force. You will also be able to explain the hydrogen bonding. In addition to the covalent bonds within molecule, there are also other forces of attraction between molecule known as the intermolecular force of attraction. Sebelum ini, kita telah belajar mengenai daya tarikan dalam molekul, iaitu covalent bond dan ionic bond. Ini adalah daya tarikan di antara atom-atom dalam molekul. Pada kali ini, kita akan belajar mengenai daya tarikan antara molekul. Maksudnya, contoh, dalam molekul air, di antara atom hidrogen dan oksigen, kita ada covalent bond. Tetapi di antara molekul air dengan molekul air yang lain, kita ada hydrogen bond. Hydrogen bond adalah satu contoh intermolecular force of attraction. Daya tarikan di antara molekul. Intermolecular force adalah jauh lebih lemah daripada daya tarikan dalam molekul. Maksudnya, mereka cuma 15% sahaja kekuatan covalent bond. Daya tarikan antara molekul inilah yang bertanggungjawab terhadap kepelbagaian di dalam sifat fizikal molekul-molekul. The strength of IMF are responsible for the physical properties of simple molecular compound. There are two types of van der Waals forces. One is dipole-dipole force, iaitu daya tarikan di antara dua permanent dipole, dan London dispersion force ataupun LDF kita panggil. Dan relative strength di antara daya-daya tarikan antara molekul adalah London dispersion force adalah daya tarikan yang paling lemah di antara mereka. Dan daya tarikan yang paling kuat adalah ikatan hidrogen ataupun hydrogen bonding. Let's look at dipole-dipole force. Dipole-dipole force ini adalah daya tarikan di antara molekul-molekul yang polar. Kerana dia adalah sebenarnya tarikan di antara dua permanent dipole. Kenapa dipanggil permanent dipole? Kerana dia memang akan sentiasa ada. Maksudnya, contoh, jika Madam gunakan HCl di sini. HCl adalah molekul yang polar. Kerana mereka berbeza elektronegativity. Jadi, dalam ikatan HCl, hujung klorin ini sentiasa negatif dan hujung hidrogen sentiasa positif. Always. Itu yang dipanggil permanent dipole. Dipole yang kekal. Okay, dan dipole-dipole force ini adalah daya tarikan di antara pola-pola yang kekal ini. Okay, contohnya. Cuba perhatikan molekul HCl ini. HCl, hujung Cl ini adalah hujung negatif dan hujung hidrogen adalah hujung positif. Jadi di antara mereka inilah yang wujudnya daya tarikan antara mereka. Kerana disebabkan oleh perbezaan charge itu. So, inilah dia dipole-dipole force. Okay. Jadi perhatikan bahawa dipole-dipole force itu adalah daya tarikan di antara molekul HCl yang ini dengan molekul HCl yang satu lagi ni. Okay, itu yang dimaksudkan dengan daya tarikan antara molekul. Okay. Kemudian jangan lupa ikatan covalent adalah ikatan di dalam molekul ini. Ini di antara H dan Cl. Di antara H dan Cl ini, inilah ikatan
covalent. Dan yang di luar ini adalah dipole-dipole force. So, dipole-dipole force is a force of attraction between the negative end of a permanent dipole. Contohnya kita ambil HCl yang ini. Dia punya negative end molekul HCl yang ini, molekul HCl A lah kita panggil. Negative end of molecule A menarik positive end of another molecule, molecule B. Okey, itu yang dimaksudkan dengan daya tarikan antara molekul. Dia mestilah antara dua molekul yang berbeza. Okey. Inilah dia dipole-dipole force. Dan kekuatan dipole-dipole force, kekuatan daya tarikan dipole ini sangat bergantung kepada magnitude dipole moment molekul itu. Kerana semakin tinggi dipole moment, semakin polar molekul tersebut. Apabila polariti molekul itu tinggi, maka daya tarikan antara molekul juga akan menjadi lebih kuat. Perhatikan dua molekul ini, HF dan HCl. Kita tahu bahawa fluorin mempunyai elektronegativity yang lebih tinggi daripada klorin. Jadi sudah tentulah polariti HF adalah lebih tinggi daripada HCl. Maka daya tarikan di antara HF dan HF yang lain adalah lebih kuat daripada daya tarikan di antara molekul HCl dan molekul HCl yang lain. Okay. Now, let's discuss the relationship between dipole-dipole force and boiling point of a molecule. Consider HF and HCl. The boiling point of HF is higher than HCl. Okay, why is this? This is because HF is more polar than HCl. So, dipole-dipole force in HF is stronger than in HCl. Jadi, apabila daya tarikan antara molekul itu kuat, so more energy is needed to overcome the stronger dipole-dipole force dalam HF dibandingkan dengan dipole-dipole force dalam HCl. Maka, the boiling point of HF is higher than HCl. So, this is the relationship, perhubungan di antara dipole-dipole force and boiling point of a molecule. Dengan lain perkataan, semakin tinggi dipole moment, semakin tinggi polariti molekul. Bila polariti molekul tinggi, maka boiling point-nya pun akan meningkat. Next, London dispersion force. London dispersion force, seperti yang kita telah lihat tadi, adalah intermolecular force yang paling lemah di antara ketiga-tiga intermolecular force yang kita akan bincangkan. Namun, London dispersion force adalah daya tarikan antara molekul yang wujud di semua molekul, sama ada neutral kah, tidak neutral kah, semua molekul ada London dispersion force. Kerana London dispersion force sebenarnya adalah daya tarikan di antara dua charge yang berbeza juga. Force of attraction, bukan? Kalau attraction mestilah di antara dua charge yang berbeza. Cuma London dispersion force ini adalah daya tarikan yang unik sedikit. Let's discuss. Okay. First of all, kita semua tahu bahawa atom terdiri daripada nukleus di tengah-tengah dan elektron yang berada di sekeliling nukleus. Elektron-elektron ini adalah dalam bentuk elektron cloud, awan elektron. Secara amnya, elektron-elektron yang berada di sekeliling nukleus itu tersebar dengan sama rata. They are spread evenly
around the nucleus. Namun, pada satu ketika tertentu, at an instant, sekejap saja, pada satu ketika tertentu, one side of the molecule akan mempunyai electron density yang lebih tinggi daripada yang sebelah lagi. Contohnya, cuba tengok atom hijau. Molekul hijau lah. Contoh. Molekul hijau ni, dia mengalami situasi di mana dia punya distribution of electron itu menjadi tidak sekata. Sekejap, dia macam, contohnya, jika kamu mau bayangkan situasi ini, you imagine air di dalam dulang. Tahu dulang tak? Bekas besar yang berisi air. Cuba kamu goyang bekas itu sekejap. Kamu akan dapati berlaku situasi di mana, contohnya ini bekas air, dalam ini ada air kan? Air itu akan tersebar sama rata di dalam bekas tersebut. Tetapi, katalah kamu tolak bekas ini sedikit. Bila kamu tolak bekas itu, apa akan berlaku adalah air ini akan menjadi begitu kan? Dia akan jadi banyak di satu tempat. Di satu kawasan dia jadi banyak, di satu kawasan ini menjadi sedikit air itu. Tapi sekejap saja. Sekejap saja. Lepas itu dia akan balik semula kepada keadaan yang asal ini kan? Jadi kamu boleh imagine situasi berkenaan berlaku kepada atom atau molekul. Berlaku kepada elektron-elektron mereka. So, pada satu ketika yang sekejap itu terdapat sebaran elektron yang tidak sekata. Di mana ada kawasan yang tinggi ketumpatan elektron dan ada kawasan yang rendah ketumpatan elektron. Okay, apabila terdapat ketumpatan elektron yang tidak sekata, maka wujudlah polarity. Wujudlah pola ini. Okay. Jika ini berlaku, keadaan ini kita panggil ini adalah instantaneous dipole. Ini adalah dipole yang berlaku dengan spontan. Dia panggil spontan. Ini instantaneous dipole. Okay, instantaneous dipole ini ada akibatnya. Apabila satu atom yang lain datang dekat kepada satu molekul yang ada instantaneous dipole, maka dia akan induce molekul yang sebelah lagi itu untuk mempunyai dipole juga. Sebabnya, ini kawasan yang tinggi elektron. Apabila satu atom yang neutral datang dekat, bila mereka cukup dekat, very close, bila mereka cukup dekat, kawasan yang negatif ini akan menyebabkan elektron yang berada di sebelah sini tertolak ke belakang. Ingat, elektron sentiasa menolak satu sama lain. So, dia akan tolak elektron daripada molekul yang sebelah sini. This one. Dia akan tolak elektron itu menyebabkan molekul B ini, let's say I call this molecule B, this one molecule A. Menyebabkan elektron dalam molekul B tertolak menjauhi elektron dalam molekul A. Maka apabila tolakan itu berlaku, menyebabkan ada kawasan yang kurang elektron pada molekul B dan ada kawasan yang banyak elektron. Maka wujudlah polariti pada molekul yang di sebelahnya itu. Polariti molekul yang sebelah itu bukannya berlaku disebabkan apa? Dia hanya berlaku disebabkan dia pergi dekat kepada molekul A yang menjadi polar tadi. Maka dia pun menjadi polar. So, polariti yang berlaku dengan keadaan itu kita panggil induced dipole. So, perhatikan di sini kamu ada dua istilah baru. Instantaneous dipole yang hijau ini dan induced dipole. Jadi, apakah itu London dispersion force? London dispersion force adalah the force of attraction between instantaneous dipole and induced dipole. Boleh? Itulah dia London dispersion force. Dan ingat, ia hanya berlaku at a very short period of time. Sebab itu dipanggil instantaneous. Dia berlaku sekejap saja. So, London dispersion force is
the force of attraction between instantaneous dipole and an induced dipole yang berlaku apabila molekul become close to each other. And remember, it happens in a short period of time. The larger the molecule, the larger the orbital. Maksudnya, semakin besar molekul, semakin besar orbital. Apabila orbitalnya besar, maka semakin besarlah momentarily distortion. Distortion tu maksudnya sengit. Distortion tu maksudnya sengit. Semakin besar satu molekul itu, semakin besarlah distortionnya. Maka London dispersion force pun akan semakin kuat. Dengan lain perkataan, semakin besar molekul, semakin kuat London dispersion force. Jadi, kamu telah tahu bahawa dipole-dipole force bergantung kepada kekuatan dipole moment dan London dispersion force bergantung kepada saiz molekul. Maka, untuk London dispersion force, semakin besar molar mass, semakin besar London dispersion force. Maka, dengan lain perkataan, molekul-molekul yang besar akan mempunyai boiling point yang lebih tinggi. Okey. Akhir sekali, the hydrogen bonding. Hydrogen bonding adalah sebenarnya daya tarikan di antara dipole-dipole. Jadi kenapa dia bukannya dipole-dipole force? Kerana dia sangat istimewa. Satu, dia lebih kuat daripada dipole-dipole. Jauh lebih kuat daripada dipole-dipole. Dan sudah tentulah sangat-sangat kuat dibandingkan dengan London dispersion force. Jadi kenapakah hydrogen bonding ini bukannya dipole-dipole force? Ini adalah kerana hydrogen bonding hanya berlaku apabila ada hidrogen yang melekat terus dengan atom-atom yang elektronegatif seperti F, O dan N. Maksudnya, sekiranya molekul itu ada hidrogen yang melekat direct dengan N ataupun melekat direct dengan F ataupun melekat direct dengan oksigen. Jika ada keadaan ini, maka barulah boleh wujud hydrogen bond. Jika tidak, maka hydrogen bond tidak boleh wujud. Yang akan wujud adalah dipole-dipole force. Okey, jadi the hydrogen bonding is a strong permanent dipole-dipole attraction between positively charged hydrogen atom dengan the negatively charged small atom that is very electronegative such as fluorine, oxygen and nitrogen of another molecule. Remember, it has to be force of attraction between two molecules. Bukannya dalam molekul yang sama, mesti dengan molekul-molekul yang berlainan. Contohnya, cuba perhatikan HF ini. So, di antara molekul-molekul HF, kita ada polarity. Kan? Mereka adalah molekul yang polar. Kerana HF adalah polar bond. Jadi, di antara hujung negatif satu molekul, let's say molekul A, dia akan menarik hidrogen pada molekul B. Dan remember, hidrogen ini mestilah directly attached to the electronegative atom. Baru boleh buat hydrogen bond. Dia tidak bolehlah jika hidrogen itu melekat kepada benda lain dahulu, barulah ada fluorine. Contohnya, let's say this molecule. Katalah molekul ini. Nah, CH3F. Memang ada F di situ. Dan memang ada hidrogen di sini. Tetapi, hidrogen melekat dengan karbon. Dia bukan melekat dengan F. Maka, keadaan ini tidak akan mewujudkan hydrogen bonding. Is that clear? Okay. So, remember, hydrogen bonding has to be the force of attraction between hydrogen yang positif
Ni. Dengan FO atau N yang negatif daripada molekul yang bersebelahan. Boleh? So, inilah dia hydrogen bonding. Dalam molekul-molekul, kamu dapat perhatikan ini. Ini adalah di antara molekul-molekul air H2O. Ini oksigen daripada satu molekul air yang berlainan yang di sebelahnya dengan hidrogen daripada molekul air yang lain. Okey. Jadi kalau dalam molekul yang pertama itu hidrogen bondnya di sini dan molekul yang NH3 tu ini NH3 hidrogen bondnya di sini dan dalam ini adalah daya tarikan, ini adalah ikatan hidrogen yang terbentuk di antara dua molekul berbeza. Ada juga. Bukannya semestinya antara mereka saja. Maksudnya jika kamu masukkan NH3 ini ke dalam air, NH3 juga akan boleh membentuk hydrogen bond dengan molekul air. Ini adalah contoh lain, sama saja kan? Ini ditunjukkan bagaimana ini adalah hidrogen dengan oksigen daripada air dan NH3. Yang kedua ini adalah daya tarikan antara air dan amonia, tapi dihydrogen bond antara nitrogen dengan hidrogen. Perhatikan ini lain, ini antara hidrogen dengan oksigen. Ini tarikan antara hidrogen dan nitrogen. Okay, ini adalah bagaimana, ini ditunjukkan bagaimana hydrogen bond boleh terbentuk di antara molekul-molekul. Okey, jom try. Which of these molecule can form hydrogen bond with each other? So, kamu tengok yang mana boleh bentuk hydrogen bond. Ini tak boleh. Kenapa tidak boleh? Kerana hidrogen itu bukan yang melekat dengan FON. FON itu FON. Hidrogen bukan melekat dengan FON, dia melekat dengan Br. So, dia bukan, tidak boleh bentuk hydrogen bond. Molekul yang kedua ni, CH3, CH2OH. Boleh kan? Kerana ada hidrogen yang melekat dengan oksigen direct. So, ini, molekul ini boleh buat hydrogen bond. Molekul yang ini. Okay, this molecule. Bolehkah dia membentuk hydrogen bond? Yes, you are right. Boleh. Because sini ada hidrogen yang melekat direct dengan nitrogen. Bagaimana dengan molekul yang terakhir ini? What about this molecule? Molekul yang terakhir ini, okey, tengok. Adakah hidrogen yang melekat terus kepada FO atau N? Tidak ada. Ada banyak hidrogen. Sini ada hidrogen, sini ada hidrogen. Tetapi semuanya melekat pada karbon. So, tidak boleh bentuk hydrogen bond. So, molekul ini tak boleh. So, molekul ini boleh. So, ada dua molekul yang boleh, ada dua molekul tidak boleh. Okay? Boleh? Alright. Now, next one. State the type of intermolecular force exists between each of the following molecule. So, to answer this question, kamu mesti faham apakah itu London dispersion force, apakah itu dipole-dipole force, dan apakah itu hydrogen bonding. Okay, kamu mesti faham takrifan semua ini. So, sekarang cuba tengok HBr. HBr adalah polar. First, tengok dia polar ke tak polar. Jika dia polar, dia ada dipole-dipole force. Dan jika dia polar ke tak polar ke, dia tetap ada London dispersion force. Why? Because tadi Madam sudah beritahu, London dispersion force wujud di semua molekul. Ada London dispersion force. Okay? Nah, next molecule. SO2. SO2 ini, okay, jika kamu lupa, let's say you forget. SO2, sini dia punya, dipole moment. Dipole momentnya ke sini kan? Kerana oksigen lebih elektronegatif daripada sulfur. Dipole momentnya ke sini. Okay, jadi dia ada resultant dipole ke bawah. Okay, maka dia punya dipole moment tidak cancel each other. Dipole momentnya does not cancel each other. So, ini adalah molekul yang polar. Okay, apabila dia polar,
maka dia ada dipole-dipole force dan dispersion force. Mesti ada yang begitu. Jadi kalau begitu, dispersion force itu di semua tempat pun ada lah. Iyalah, kan tadi sudah aku bilang. Kau ni bah. Next, H2O. Nah, ini sudah senang lah kan? H2O ada hidrogen. Nah, nampak dia ada hidrogen yang directly connected to oxygen. Nah, dia ada situasi yang pertama tu. Mesti ada hidrogen yang melekat terus kepada F, O atau N. So, H2O ada kan? Ada. So, ini adalah satu molekul yang boleh membentuk hydrogen bond. Dan jangan lupa, ada dispersion force ataupun London dispersion force. Okay. Next, cuba tengok PF5. So, bagaimana PF5 ini? Polar atau non-polar? Okay, jangan lupa. To show polar or non-polar, first, tunjuk dia punya dipole, bond dipole dulu. Ni, dipole moment dia kita tunjuk dulu. Bond dipole ke arah F. Kenapa dia ke arah F, murid-murid? Bagus, kerana F lebih elektronegatif daripada P. Maka bond dipole dia ke arah F. So, oleh kerana mereka ini semuanya 120 jarak di antara satu sama lain. 120 darjah. Dan yang ini pula antara P yang F yang atas ini dengan F yang bawah, jarak dia 90 darjah. Jadi mereka ini adalah molekul yang simetri. Bila molekul ini simetri, maka bond dipole cancel each other. Oleh sebab itu, dia punya dipole moment akan jadi sama dengan kosong. Maka PF5 adalah molekul yang non-polar. Okay? Jadi kalau dia non-polar, maka daya tarikan yang ada di dalam PF5 adalah kenapa ada dipole-dipole force? Betul ke ini? Ini salah. Molekul ini non-polar. Dia tidak ada dipole-dipole force. Dipole-dipole force dalam molekul yang polar. Okey. Jangan lupa, molekul polar saja yang ada dipole-dipole force. Maka, PF5 hanya ada dispersion force. Ada dispersion force saja. Okey, remember? Non-polar molekul ada dispersion force sahaja. Perhatikan NH3 sekarang. So, NH3 ni, kalau kamu tengok, terus saja kamu akan buat, oh, NH3 ni bentuknya begini. Kerana dia ada lone pair di sini, maka bentuknya akan begini. Jadi, kamu pun buatlah. Kamu kan akan buatlah terus. Okey, dia punya dipole, bond dipole ke arah nitrogen. Kerana nitrogen lebih elektronegatif daripada hidrogen. Gitulah kamu kan. Terus kamu kata dia polar. Nah, kamu telah tertipu. Tertipu kenapa? Kerana NH3 ni dia ada hidrogen yang directly attached kepada nitrogen. Iaitu dia ada atom hidrogen yang directly melekat terus dengan F, O atau N. Jadi ini dalam kes ini N kan? Maka dia memenuhi syarat untuk pembentukan hydrogen bond. Nah, okey. So, apakah daya tarikan yang ada dalam NH3? Dia ada hydrogen bond dan dia ada satu lagi daya tarikan yang semua orang pun ada tu. Dispersion force. Okey. So, inilah dua daya tarikan yang ada dalam NH3. Jadi, please make sure kamu jangan tersilap. Kamu kena perhatikan, adakah dia polar? Kalau dia polar, adakah dia boleh bentuk hydrogen bond? Okay. And with that, we have come to the end of chapter 7. Check out the next video on chapter 8. Till then, take care and see you soon.